Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Semua okey pagi ni? Sihat lagi? Sihat? Sihat. Sihat. Mana yang lain ni? Yoga mana? Dia tidur lambat ni. Sihat. Zaki Muhammad Ibrahim ni siapa? Tu Saadatul Ya. Okey. Hari ni kita sambung dengan topik bab 2. Okey, ini merupakan bab yang terakhir untuk bab 2. Okey. Kita akan masuk 2.1.3 iaitu menggabungkan pelbagai struktur kawalan untuk menyelesaikan masalah. Struktur kawalan ada berapa? Ingat balik struktur kawalan ada berapa? 2. Dua apa? Struktur kawalan ulangan dengan pilihan bersarang. Okay, good. Struktur kawalan ulangan dan pilihan bersarang. Okay. Sekejap. Okay. Okay, untuk topik ni, awak akan dapat menyelesaikan masalah menggunakan pseudocode dan carta alih dengan kita gabungkan pelbagai struktur kawalan lah yang macam awak cakap tadi. Kita ada kawalan ulangan, kita ada pilihan bersarang. Ulangan kita ada berapa? Saya nak tanya balik. 2. 2 apa? 4 dan 1. Okay, 4 dan 1. Okay, good. Okay, sementara tu kita akan tengok satu video. Okay, semua kena tengok. Sekejap. Saya stop ni dulu. Cikgu, Aida kata dia nak join Google Meet tapi lag. Tak apalah, cakap kalian cuba lagi. Kalau tak berjaya tak apa. Asas Sains Komputer Tingkatan 2 menggunakan pseudocode dan carta alir dengan menggabungkan pelbagai struktur kawalan untuk menyelesaikan masalah. Dengar tak? Video tu kuat tak? Dengar. Okay. Dalam penyelesaian sesuatu masalah yang kompleks, masalah harus diuraikan kepada masalah-masalah yang lebih kecil dan mudah untuk pembentukan algoritma. Terdapat banyak strategi dan teknik dalam menyelesaikan masalah bermula dengan sesuatu rancangan. Rancangan tersebut ialah algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Seterusnya, mari kita lihat langkah-langkah untuk menghasilkan pseudocode dan carta alir bagi menggabungkan struktur kawalan pilihan bersarang dan struktur kawalan ulangan. Langkah pertama, mengenal pasti masalah. Langkah kedua, melakukan penyiasatan. Langkah ketiga, mendraw algoritma dan melakukan semakan semula. Langkah keempat, memurnikan langkah-langkah algoritma, menghasilkan penulisan pseudocode dan melukis carta alir. Seterusnya, mari kita lihat satu situasi. Hidayah ialah seorang murid asas sains komputer tingkatan 2. Makanan kegemarannya adalah capati. Dia mengetahui terdapat mesin yang boleh membuat capati. Hidayah berminat untuk mengetahui tentang algoritma membuat capati
yang dapat mengarahkan mesin untuk menghasilkan capati. Dalam penggunaan mesin yang menghasilkan capati ini, pengguna hanya perlu memasukkan semua bahan yang diperlukan dan menekan butang mula. Mesin tersebut akan mengadun bahan-bahan yang dimasukkan dan membuat capati secara automatik selagi adunan masih ada. Mari kita lihat langkah pertama, yaitu mengenal pasti masalah. Yang pertama mengenal pasti Pertama masalah. kali, kita perlu mengetahui tentang algoritma untuk membuat capati yang dapat mengarahkan mesin untuk menghasilkan capati. Kedua, dalam penggunaan mesin yang menghasilkan capati ini, pengguna hanya perlu memasukkan semua bahan yang diperlukan dan menekan butang mula. Ketiga, mesin tersebut akan mengadun bahan-bahan yang dimasukkan dan membuat capati secara otomatik selagi adunan masih ada. Setelah belajar mengenal pasti masalah, langkah seterusnya ialah melakukan penyiasatan. Berdasarkan situasi, Hidayat perlu menentukan input yang diperlukan, proses-proses yang terlibat, dan output yang dihasilkan. Input yang diperlukan merujuk kepada bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat adunan capati. Hidayat perlu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan terlebih dahulu. Sebelum dapat membuat capati, mesin hendaklah menentukan bahawa terdapat bahan yang telah dimasukkan. Jika ada, mesin akan memulakan proses mengadun bahan-bahan. Jika tidak, mesin akan memaparkan message memberitahu pengguna untuk memasukkan bahan-bahan yang diperlukan. Langkah seterusnya, pelajar perlu mendraft algoritma dan melakukan semakan semula. Pelajar perlu mengenal pasti proses-proses yang terlibat dalam atau cara tersebut. Proses-proses yang terlibat adalah mengadun bahan-bahan dan membuat capati daripada adunan. Pertama, ketika proses mengadun bahan-bahan, mesin akan memeriksa sama ada adunan sudah sebati ataupun tidak. Jika sudah, mesin akan mula membuat capati. Jika tidak, proses ini akan berulang sehingga adunan telah sebati. Kedua, ketika proses membuat capati, mesin akan memeriksa sama ada adunan masih ada atau tidak. Jika adunan masih ada, mesin akan terus membuat capati. Jika adunan sudah habis, mesin akan paparkan jumlah capati yang dihasilkan. Ketiga, pengguna akan semak jumlah capati yang dihasilkan. Jika jumlah capati cukup, mesin akan dimatikan. Jika tidak mencukupi, pengguna harus menyediakan dan memasukkan bahan baru dan seluruh proses diulang semula. Output bagi situasi ini ialah capati. Langkah seterusnya ialah memurnikan langkah-langkah algoritma dengan menulis pseudocode dan melukis data air. Berikut merupakan algoritma untuk membuat capati. Pertama, sediakan bahan. Kedua, masukkan bahan. Ketiga, hidupkan mesin. Keempat, merupakan proses menyimak bahan. Jika ada bahan, mula mengadun bahan. Jika tidak, paparkan message. Kelima, merupakan proses mengadun bahan sehingga sebati. Jika telah sebati, mula buat capati. Jika tidak, terus mengadun bahan. Keenam, merupakan proses menyimak adunan. Jika masih ada, terus membuat capati. Jika tidak, paparkan jumlah capati yang dihasilkan.
Ketujuh, semak jumlah capati. Jika cukup, matikan mesin. Jika tidak, ulang langkah 1. Langkah seterusnya ialah penulisan sudokot. Berikut merupakan sudokot membuat capati. 1. Mula. 2. Sediakan bahan. Jika ada, masukkan bahan ke dalam mesin. Hidupkan mesin. Jika tidak, sediakan bahan dahulu. Ulang langkah 2. 3. Semak bahan. Jika ada, mula mengadun bahan. Jika tidak, paparkan mesej. Sila masukkan bahan. Ulang langkah 2. 4. Semak mencapai masa tamat mengadun. Jika ya, mula membuat capati. Jika tidak, terus mengadun bahan. Ulang langkah 4. 5. Semak adunan hadis. Jika ya, paparkan jumlah capati yang dihasilkan. Jika tidak, terus membuat capati. Ulang langkah 5. 6. Semak jumlah capati. Jika mencukupi, matikan mesin. Jika tidak mencukupi, ulang langkah 2. 7. Tamat. Langkah seterusnya ialah melukis carta alir. Berikut merupakan carta alir bagi membuat capati. Sila lihat semula sudokot yang telah diberikan sebelum ini. Carta alir merupakan gambaran sudokot dalam bentuk simbol. Kita bermula dengan nomor 1 yaitu mula. Seterusnya, nomor 2 adalah bahan tersedia. Jika ya, masukkan bahan ke dalam mesin, hidupkan mesin. Jika tidak, sediakan bahan dahulu. Ulang langkah 2. Ketiga, semak bahan. Jika tiada, paparkan mesej sila masukkan bahan. Ulang langkah 2. Penggunaan terminal penyambung E1 dan E2 menunjukkan carta alir tidak muat dalam satu muka surat. Seterusnya, pelajar perlu melukis penyambung dengan simbol yang sama, yaitu E1 dan E2 untuk menyambungkan carta alir yang dilukis pada muka surat sebelumnya dan menyambung carta alir tersebut. Mula mengadun bahan. Seterusnya, untuk kenyataan keempat, yaitu semak mencapai masa tamat mengadun. Jika ya, mula membuat capati. Jika tidak, terus mengadun bahan. Ulang langkah 4. Seterusnya, nomor 5. Semak adunan habis. Jika ya, paparkan jumlah capati yang dihasilkan. Jika tidak, terus membuat capati. Ulang langkah 5. Akhir sekali, nomor 6 yaitu adakah jumlah capati mencukupi? Jika ya, matikan mesin. Jika tidak, ulang langkah 2. Akhir sekali, tamat. Okey, tadi dengar pasal capati. Terus dia lapar. Okey, stop presenting tadi kan. Sambung. Okey. Itu adalah gambaran apa yang awak akan belajar hari ini. Okey,
Apa itu menggabungkan pelbagai struktur kawalan? Okey. Dia dalam menyelesaikan masalah, perkara besar perlu dipecahkan kepada perkara yang lebih kecil. Okey, ingat masa yang awak belajar masa form 1 kan? Okey, penyelesaian masalah. Okey, kita pecahkan, kita ada masalah besar. Macam mana kita nak selesaikan masalah tu dengan mudah? Kita pecahkan kepada masalah yang apa? Yang besar jadi macam kecil-kecil. Pecahkan kepada masalah yang kecil-kecil. Masalah besar, okey, kita pecahkan kepada masalah kecil-kecil. Okey, kecil 1, kecil 2, kecil 3. Macam tu. Okey, agar kita dapat membentukkan algoritma dengan lebih mudah. Okey, ini adalah langkah-langkah macam mana kita nak buat penggabungan algoritma. Okey. Yang ni kena hafal. Yang ni kena tahu, dan kalau tu memang wajib hafal lah, sebab biasanya dia akan bagi langkah ni secara tak betul, jadi awak kena susun. Okey. Yang pertama, mestilah kita kena tahu macam mana kalau kita nak selesaikan masalah, mestilah kita kena tahu apa dulu? Kena pasti masalah. Apa masalah yang terlibat. Okey, lepas dah tahu masalah, langkah kedua, kita draft algoritma, draft dulu. Rangkakan dulu algoritma tu. Yang ketiga, memurnikan langkah algoritma. Okey, yang keempat, menulis pseudocode. Dan yang kelima, melukis carta alih. Okey. Kita akan buat sama-sama dia punya pseudocode dan carta alih berdasarkan soalan situasi yang dibagi. Okey, nampak? Okey. Nampak. Soalan ni, okey, pembangunan algoritma, okey, 2.13, menggabungkan pelbagai struktur kawalan untuk menyelesaikan masalah. Okey, saya nak uji awak TP6. Okey, kita nak uji TP6. Okey. Soalan dia, okey. Ramona ditugaskan untuk membina satu atur cara yang memaparkan grade yang dicapai oleh murid. Murid perlu memasukkan nama dan markah. Okey. Maksudnya sistem akan minta lah, masukkan nama, masukkan markah yang diperolehi untuk memaparkan grade yang diperolehi. Jika markah atau markah sama atau lebih daripada 80, grade-nya A. Jika markah sama atau lebih daripada 70, grade-nya B. Jika markah sama dengan lebih 60 dan seterusnya lah, grade-nya adalah E, dan jika tidak, grade-nya F. Okey, soalan dia, hasilkan pseudocode yang sesuai. Okey, awak buat dulu. Nanti kita akan bincang sama-sama. Kita lukis sama-sama. Cuba buat dulu. Yang first kali mesti ada apa? Mula. Okey, buat. Hari ni kita nak buat ini je. Dengan dalam buku pink. Ingat, okey. Pas mula, lepas tu apa yang sistem tu nak? Okey, dia nak pengguna ataupun murid masukkan nama dan markah. Okey, good. Okay, nombor 1 mula. Nombor 2 masukkan nama. Nombor 3 masukkan markah. Okay. Kalau nak buat yang nombor 2 tu, masukkan nama murid dan markah pun diterima. Okey, boleh buat. Boleh, setakat ni senang je. Okey, jika markah, dah masuk markah tu. Jika markah lebih daripada 80. Okey, apa? Siapa cakap? Teman tanya. Pas dah masuk nama, masuk markah, lepas tu uji. Okey, jika markah lebih ataupun besar daripada 80, okey, apa yang dipaparkan? Okey, lepas tu nombor yang seterusnya. Okey, jika markah lebih atau sama dengan 70, okey, apa grade dia? Seterusnya sampai the last kali. Okey, jika markah lebih daripada 40, dia akan papar grade E. Lepas tu tulis jika tidak, dia buat apa?
Papa grade F. Okey kelas? Okey ke? Okey. Okey. Dah siap? Belum. Okey, tak apa, buat dulu. Okey, dah? Okey, jom kita buat sama-sama lah. Okey. Nombor 1. Okey, dia kata hasilkan pseudocode. Okay, pseudocode. Okay, pseudocode. Okay, nombor 1. Nombor 1 apa? Okay, Mula. Okay, mula. Nombor 2. Masukkan nama Dan markah. Okay. Masukkan nama. Okey, masukkan nama dan markah pun boleh kalau saya suka satu-satu. Masukkan markah. Okey, yang keempat apa? Yang keempat buat apa? Jika markah lebih atau sama Markah 80, lebih atau sama 80, grade-nya A. Okey. Okey, good. Okey, dah faham sikit tu. Okey, jika sebab algoritma pseudocode tak apa, awak punya bahasa macam mana pun asalkan jangan tak membawa maksud lah. Okey, jika markah besar atau sama dengan macam ni. Jangan buat macam ni. Itu salah, itu dalam maths. Kalau dalam sains komputer macam ni. Okey. 80. Okey, lepas tu papar apa? Grade E. A. Okey. Okey, yang kelima apa? lebih atau sama 70. Okey, seterusnya ini jika markah lebih atau sama dengan 70, dia akan papar apa? Nombor 6. Jika markah lebih 60, papa grade C. Okey, good. Okey, jika markah lebih besar atau sama dengan 60, dia akan papar grade C, sini B. Okey, nombor 7. Saya tak semak sebut sini. 7. Sebenarnya. Okey, 4, 5, 6, 7 ni tak ada. Dia sebab dia dalam satu blok yang sama. Okey, 4 ni kan untuk uji syarat. Okey, jadi 4. Okey, seterusnya apa? Tadi lebih besar atau sama dengan 60, next. Jika markah lebih atau sama dengan 50, Okey, lebih 50 dia akan papar grade apa? D. D. Okey, seterusnya jika Markah lebih atau sama dengan 40, okey, papar grade E. okey, next seterusnya. Okey, soalan dia katakan papar grade E. Jika tidak, grade-nya adalah F. Okey, so apa kita nak buat? Cikgu, kalau saya buat jika markah lebih daripada 40 boleh ke? Yang mana? Yang bawah? Hmm. Yang bawah tak boleh. Tak boleh. Jika lebih daripada 40 dah sama dengan grade E. Kurang daripada 40. Kurang daripada 40, okey boleh juga diterima. Maksudnya kurang daripada 40 dia terus papar grade F. Okey, yang paling tepatnya bila kita dah habis semua kan, kan soalan tadi jika tidak, tu dah sini jika tidak. Maksudnya jika tidak tu number yang dimasukkan tu tak sama seperti yang dekat atas, 80 lebih, 70 lebih, 60 lebih. Maksudnya tak lebih daripada 80, lebih daripada 8 yang apa? Markah yang dimasukkan tu tak sama macam yang di atas tadi. Maksudnya kurang daripada 40 lah. Jika tidak, apa dia papar grade? Papar grade apa? F. F. Tapi kalau awak tulis tu pun tak apa. Tapi kalau dalam programming kita tak guna macam tu, kita terus F is the F, terus papar grade F. Dia akan buat. Maksudnya jika number yang awak masukkan tu tak memenuhi syarat yang kat atas, dia terus papar grade F. Dia tak uji dah, dia terus papar. Okey, faham?
Last sekali apa? Faham. Tamat. 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 Okey, nanti soalan ni pun awak akan buat semula dekat Google Classroom. Okey. Next. Okey, daripada sudut kita akan buat apa? Carta alih. Carta alih. Awak dah ada sudut jadi senang nak buat carta alih. Okey, buat. Mula macam mana? Okey, masukkan nama dan markah. Okay. Kalau siapa yang buat apa tadi? Dia buat masukkan nama dan markah tu nombor 2 sekaligus. Okey, awak buat. Di sini mula kan? Okey. Mula. Masukkan nama dan markah. Kalau siapa buat yang asing-asing, okey, ni nama, atas tu, bawah ni markah. Okey, buat. Lepas tu baru uji. Okay. Jika ya, dia papar sini. Jika tidak, dia buat uji yang seterusnya. Okey, ni markah besar sama dengan 80. Awak masukkan dalam simbol tu lah, jangan macam saya tak muat keluar. Grade A. Ini ya. Kalau tidak, okey, diuji lagi. Adakah markah besar sama dengan 70? Cikgu, Ya. yang yang dekat bawah masukkan markah tu kan? Ya. Kan dia lebih daripada 80. Kalau ke kanan ya. Ya, ke kanan ya. Kalau tidak, dia akan turun bawah. Dia akan uji yang markah, adakah markah lebih besar daripada 70. Okey. Kalau ya, dia akan papar grade B ke kanan. Kalau tidak, dia akan turun. Dia akan uji untuk markah lebih besar sama dengan 60. Okey, faham? Faham. Okey. Hari ini, minggu depan kita akan, kita buat buku ni sekejap. Lepas tu seterusnya, saya nak bagi awak guna whiteboard. Pernah guna whiteboard tak dekat kelas sebelum-sebelum ni? Pernah. Okay. Subjek apa? Maths. Mac. Cikgu Ros Ya. Okey. Ha. Okey, jom kita buat sama-sama. Okey, dekat awak dah ada kertas dengan buku kan? Dengan pen. Okey. First kali apa? First kali mula. Okey, mula bentuk apa? Mula bentuk dia Bujung. Hujung. oval. Okey, mula. Okey, lepas tu Masukkan nama. kita guna itu kita panggil apa? Kita panggil bentuk apa? Segi empat apa? Condong. Selari. Segi empat condong. Kita tanya cikgu terus, adakah segi empat condong? Kat sini ada respon, ini input ya. Okey. Simbol untuk input, untuk output adalah bentuk macam ni. Dia selari ke kiri. Kalau awak selari ke kanan, salah. Okey, so kat sini nak tulis apa? Masukkan nama. Okey. Macam-macam tak perlu letak screen ni. Masukkan nama. Okey, satu. Kalau nak buat sekaligus pun tak apa, masukkan markah. Okey, ingat ya, anak panah mesti bersentuh di antara satu simbol. Kalau awak buat betul simbol dia tapi tak bersentuh adalah dikira salah, aliran dia salah. Okey, lepas tu kena buat apa? Bila dia dah masuk nama, bila dia dah masuk markah. Kita nak buat apa? Jika lebih atau sama Kita guna dengan simbol. 80. Kita guna simbol. Penghubung. Ah? Penghubung.
Mana beli penghubung kecil ni? Yang apa tu? Macam diamond tu. Bentuk diamond tu syarat. Lebih tu sama dengan berapa? Berapa? 80. Okey, 80. Kalau ya, dia buat apa? Grade A. Okey, dia akan papar grade A. Kalau tidak, Markah lebih daripada 70. markah okey. Lebih sama dengan 70. Kalau ya, dia papar grade B. B. Kalau tidak, dia buat uji lagi. Dia uji apa? Markah besar sama dengan 60. Bila 60, papar grade apa? C. Okey, ini C. Ini B. Okey, lepas tu? Okey, markah lebih besar sama dengan berapa? 50. 50. 50, dia akan papar D. Grade D. D. Okey, lepas tu? Markah lebih besar dengan kes berapa? 40. Dia akan papar E. E. Okey. Lepas tu apa jadi? Jika tidak, dia nak buat apa? Kita nak buat lagi diamond tu ke ataupun kita nak terus papar je? Buat macam mana? markah tu lah. Papa. Okey, Grade A. kita terus papar sebab dalam shadow code tadi, okey, jika sampai dekat markah 20, lepas tu jika tidak kita terus papar kepada grade F. Sini. Papar grade F. Okey, so kita sambunglah semua ni. Ni tamat ya bawah ni. Bawah sekali tu tamat. Tengok tamat pun kecil kan. Okay, dia sambung. Okay. Pergi ke sini. Kita terus tamat lah. Siap-siap lah. Ni ya. Ini tidak kena ada ya. Ya tidak. Ni ya. Ini tidak. Ya tidak. Ya tidak. Ya tidak. Okay, ada soalan nak tanya? Tak ada. Faham ya? Okay, nanti kena buat balik. Buat balik make sure jangan salah sebab dalam latihan awak minggu lepas saya dah return balik latihan 3 tu. Walaupun saya dah bagi jawapan tetap ada yang buat salah. Okey, kita akan bincang buku pink ni sekejap. Okey, buka muka surat okey, 31. Kita akan recall balik. 31 tak buat lagi kan? Tak buat lagi kan 31? Dah buat. Dapat Sampai mana kita dapat? Sampai Okey, dah buat. Sampai 34. 34. keempat. Okey, so sampai 35 tak buat lagi kan? Tak. Okey, 35 tak buat lagi. So, jom kita buat. Yang ni dia suruh awak huraikan. Sekejap saya clearkan dulu. Okey, soalan number 3. Soalan 3A, struktur kawalan pilihan bersarang. Dia suruh awak huraikan kan? Huraikan struktur kawalan berikut dengan berdasarkan contoh yang diberi. Okey, memang kena hurai dulu supaya nanti awak senang faham. Okey, dia bagi contoh shadow code. If umur lebih sama dengan 20, then if tinggi lebih daripada 150, output anda Layak. layak. Kalau tidak, output tidak layak. And if else, output anda layak. Okey. Yang ini kawalan pilihan bersarang. Huraian dia apa?
kawalan pilihan bersarang. Okay, awak hurailah apa itu kawalan pilihan bersarang. Dalam struktur kawalan ada apa lagi? Ingat balik. Minggu lepas kita dah belajar. Di dalam struktur kawalan ada apa? Wardah boleh jawab, boleh tolong? Ada struktur kawalan yang lain. Yes, very good. Okay, di dalam struktur kawalan pilihan bersarang terdapat struktur kawalan pilihan bersarang ialah struktur kawalan pilihan yang mana di dalamnya ada struktur kawalan pilihan yang lain. Sekejap saya tulis struktur kawalan. Okay. Sebab tu dipanggil bersarang. Dalam struktur kawalan ada lagi struktur kawalan yang apa? Yang lain. Yang lain. Soalan ni selalu tanya ni. Okey. Struktur kawalan pilihan lain ialah struktur pilihan yang mana di dalamnya ada apa? Ada struktur kawalan yang lain. Okay, struktur awak tulis dalam buku pink awak tu. Okay. Kalau dalam soalan tanya, huraikan apa itu struktur kawalan pilihan bersarang. Tenang macam ni lah. Struktur kawalan yang lain. Sahadat tu boleh? Okey, Boleh. okey, kalau tak faham tanya ya, tanya dalam chat pun tak apa. Chat kosong hari ni. Humaira okey? Humaira? Okey, struktur yang lain. Ini bermakna, okey, dalam struktur kawalan pilihan ada lagi dia lain struktur kawalan pilihan yang lain. Yang kedua, yang B, struktur kawalan for. Okey, for dengan while pun ada beza. Struktur kawalan for. Okey, apa huraian dia? Kawalan ini struktur kawalan bilangan ini dipilih apabila kita tidak mengetahui bilangan ulangan. Okey, betul, good. Okey, ulangan ni biasanya kita gunakan apabila kita apa benda tadi? Ulangan ni kita tahu ke tak tahu bilangan yang kita nak ulang? Tak. Kurang tepat, yang tak tahu apa? While. Kalau for kita tahu sebab tu kita dah bagi nilai, kita bagi nombor mula dengan nombor akhir. Okey, Cik saya tulis Okey, membuat. Okey, dia buat ulangan. Okey, dia akan buat ulangan mengikut. Sekejap ada orang datang. Sorry orang hantar makanan. Okey, struktur kawalan for, kita dah tahu bilangan berapa kali kita nak ulang. Berapa bilangan dia dah bagi sebab dia dah bagi number. Okey, membuat ulangan mengikut nombor mula dan berakhir dengan nombor akhir. Okey. Okey, biasanya apa? Kita sudah mengetahui apa? Mengetahui apa? Afrina. Mengetahui apa? Tadi saya dah cakap, mengetahui Bilangan. bilangan yang hendak diulang. Contohnya kita nak ulang 5 kali. Dia dah tetapkan dah. Mengetahui yang diulang. Cuba tengok tu kan 4A1 to 10 step. Okey. Maksudnya kita tahu nanti dia akan ulang 10 kali je. Dia akan ulang 10 kali. Okey. Sampai dah syarat tak memenuhi dia akan tamat. Okey, dapat salin yang ni? Dapat. Dah semua dah salin?
Humaira dah salin, Sa'adatu dah salin, Yoga dah salin. Yoga diam je hari ni. Ngantuk ke? Cikgu, Ya. tu apa membuat ulangan? Membuat ulangan mengikut number mula. Tengok tulisan cakap ayam ni tu cikgu. Mengikut number mula dan berakhir dengan nombor yang terakhir. Dah? Okey, Sa'adatul. Boleh? Okey. Kita pergi yang seterusnya. Apa? Struktur kawalan apa? Wal. Struktur kawalan while. Yasmin okey ke diam je ni? Ke tidur Yamin? Ada je. Sambut birthday mama. Okey. Struktur kawalan while. Okey, dia sama seperti for tetapi apa? Okey, struktur kawalan while biasanya kita gunakan apabila apa? Kalau tadi kita guna apabila kita dah tahu bilangan berapa kali kita nak ulang. Kalau while Tak tahu. Tak tahu bilangan. digunakan apabila kita tidak mengetahui bilangan, kita tidak mengetahui bilangan yang hendak diulang. 920. Pada contoh, okey. Tengok contoh dia. Tengok contoh dia bagi set, pilih, kita set. Y perisa Y. Maksudnya, kita nak berhenti kat mana tu, pengguna yang tentukan. Tapi kalau for, sistem tu yang tentukan, kita dah buat, dia dah ada syarat, okay, dia nak 10 kali je. 10 kali. Kalau Y, pengguna tu yang tentukan bila mana dia nak berhenti. Tak kisahlah kalau dia lama dia nak berhenti 10 kali, 10, 20 ke, ikut dia lah. Okey, cuba tengok isu kan. Okey, output dia ingin teruskan. Kalau dia tak nak teruskan, ingin teruskan, dia kata tidak. Jadi, kalau dia kata ya, okay, sistem tu akan ulang-ulang lah jika dia kata okay, ingin teruskan, dia kata tidak. So, terus tamat. Okey, sebab itu, okey, pada contoh ya, ulangan dilakukan, Salin. Mengikut apa? Kehendak siapa? Kehendak siapa? Pengguna. Yes, mengikut kehendak pengguna. Contoh kalau macam, okey, masukkan satu number kan, okey, kononnya number tu mewakili berapa ulangan. Okey, masukkan 5. So nanti 5 kali step je lah. Pengguna yang tentukan. Okey, berapa kali. Kalau for, kita dah tetapkan siap-siap. Kata kita nak, okey, nama yang dipaparkan 4 kali berulang. Jadi, kita letaklah for A sama dengan 1, lepas tu A kecil sama dengan 4. Okey, A plus plus. Jadi, dia akan ulang-ulang sampai memenuhi syarat. Kalau tak memenuhi syarat, dia akan tamat terus. Pengguna yang mengikut kehendak pengguna. Okey dah. So dapat beza di antara kawalan pilihan bersarang, struktur kawalan for dan struktur kawalan apa? Wal. While. Okey, kawalan pilihan, saya ulang balik. Okey, kawalan pilihan bersarang, apa maksudnya? Apa Struktur maksudnya? kawalan pilihan yang di dalamnya terdapat struktur kawalan yang lain. Good. Okey, struktur kawalan pilihan bersarang maksudnya kita ada satu struktur kawalan, tapi di dalamnya ada lagi struktur kawalan yang lain. Sebab tu dia panggil bersarang. Dalam tu ada lagi, ada banyak, tak kisahlah. Dua struktur kawalan ke, 3 struktur kawalan ke, tapi lebih daripada satu. Okey, kalau struktur kawalan for, Atika. Okey.
Macam mana? Struktur kawalan tu kita dah tahu dia punya bilangan. Okay, good. Kita dah tahu punya bilangan. Lepas tu dia akan ulang. Dia akan ulang. Apa? Dia akan membuat ulangan mengikut apa? Nombor mula dan nombor Akhir. akhir. Okay. Struktur kawalan ulangan while. Marisa. Digunakan apabila kita tidak mengetahui bilangan Y hendak diulang-ulang dilakukan mengikut kehendak pengguna. Okay, good. Okay, betul. Digunakan apabila kita tak tahu bilangan berapa kali kita nak ulang. Okay, biasanya pengguna yang tentukan berapa kali kita nak atau cara tu nak berulang. Okay, itu kita guna Y. Kalau kita dah tahu berapa kali kita nak ulang, kita guna apa? For. Good. Okay, saya tanya minggu depan kena ingat balik. Okay, kita berhenti sampai 9 suku. Kejap ada lagi 6 minit. Buka muka surat 36. Okay, dia dah bagi pseudocode. Okay, tengok contoh kat atas ya. Okay, 4A. Dia dah bagi 4A sama dengan 1 to 10 step 1 output A and 4 output tamat. Okay, so macam mana? Dia akan buat lah kan? Okay, dia akan uji. Okay, output dia akan keluar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maksudnya dia kata dia nak number tu 1 sehingga apa? 1 sehingga cuba tengok yang atas tu. Soalan tu kawalan ulangan form menggunakan pseudocode. 4A sama dengan 1 to 10 step 1. Apa maksudnya kat situ? Tulis nombor 1 hingga 10. Okay, 1 hingga 10. Apa itu step 1? Maksudnya nombor awal akan step, okay, ikut langkah satu-satu lah. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, satu-satu kan? 7, 8, 9, 10. Dah sekali apa? Kalau dah 4 dia tamat, dia tulis Tamat. Cuba tengok pseudocode yang kedua. Dia kata dia nak, okay, A sama dengan 1 to 19. So nombor 1 sehingga nombor 19. Tapi step 3 maksudnya tambah berapa? Tambah 3. Tambah 3. So A nombor 1, okay, mesti dia nombor 1 sebab dia bagi nombor awal dia 1. Okay, 1. Dan tu step 3 tambah 3. Jadi apa? 4. Lepas tu? 7. 7. Lepas tu? 10. 12. 13. 16. 19. Okay. Faham? 11 kali? Tamat. Okay, cuba buat latihan 2C. Okay, buat latihan 2C, buat soalan nombor 1 je. Nanti saya nak panggil seorang. Okay, dia dah bagi output. Awak buat pseudocode dia, 1 je. Yang lain nanti awak buat sendiri. Lepas habis kelas. Dah siap? Okay dah. Okay, seorang nak cuba? Where's my pen? Okay. Okay, Yoga? Yoga hari ni diam je? Ya cikgu. Okay, tidur ya. Tak. Okay, apa pseudocode untuk soalan 1? 4A Okay, sama dengan 5 to 29 step 4. 20. Okay, very good. Step 4. Sebab apa ada step 4? Sebab tambah Boleh tambah 4. Tambah 4. Okay. Saadatul okay boleh? Faham? Faham. Okay, kenapa dia letak A sama dengan 5? Saadatul. Kenapa dia letak A sama dengan 5? Sebab
Output dia. Lima tu awal. Sebab dekat output dia nombor 5 tu adalah number yang Sama. Okay, good. Okay, so jadi dekat bawah tu apa lagi Yoga? Outputnya apa? Output A. Lepas tu? And 4. And 4. And then last kali? Output tamat. Okay, very good. Okay, dah faham sikit-sikit. Senang. Okay kelas. Okay, seterusnya soalan 2, soalan 3. Awak buat. Okay, awak buat dalam muka ni. Sebab saya takkan tengok dah minggu depan. Okay, minggu depan saya akan buat muka surat 37. Kita akan buat sama-sama sampai awak pandai. Okay, dalam GC ada soalan 4 yang tadi. Yang dalam Google Classroom yang kita buat tadi, awak buat semula dan turn in pada saya. Lepas tu latihan 3 saya dah bagi grade dekat awak. Okay, sudah tengok ada yang dapat semua 100, ada yang salah sikit. Okay, jap saya nak bagi kehadiran. Kehadiran. Hari ini berapa? 9 Julai ya? Okey, tengok dekat ruangan chat saya dah bagi. Okey, good. Hari ni kehadiran 14, tolak saya 2, 13 orang yang tak masuk. Ilya. Okey, terima kasih yang masuk. Teruskan momentum macam ni. Ni nak dengar-dengar kata ni sampai bulan 9 ni. DPR ni. Okey, isi kehadiran. Awak pun dah tinggal 1 bab je. Sikit je form 2. 3 bab je. Lepas tu dah selesai bab 2. Kita buat latihan je. Okey, dah siap isi semua kelas? Dah. Kelas terima kasih menghadirkan diri, gagahkan pagi-pagi kan. Susah saya faham. Ada yang susah nak bangun. Anak saya pun baru bangun. 9.20 ada kelas. Biar dia. Okey. Okey kelas, terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama lepas ni kelas apa? PJPK. Okey, okey kelas. Terima kasih. Assalamualaikum.